Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu di alam maya bersama dengan teman. Khabar semua. Saya mendoakan agar teman-teman semua sihat walafiat. Apa khabar? Sudah berakhir, sudah manjebi, berakhir derita. Banyak gambar-gambar wow. Saudara Syah Ibrahim, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Empat Tulang Kering, Waalaikumsalam. Apa khabar Rubidin bersama dengan pasangannya, Saudara Muhammad Khalil, Saudara Misha Mazin, Saudara Nasi Yusuf, Nasi Rashid, Raihana Wanci, Abdul Zulkifli, Puan Nurlela, Azlan Yusuf, alias Abdul Latif, Samna, Waalaikumsalam. Saudara Rahim Aim, apa khabar? Nur Azwa, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar Kelantan? Zul Plot, apa khabar? Zulgani GHB, Waalaikumsalam. Cik Jun, Rosinin Kurungut, Pak Nazil, Hishamuddin, Saudara Muhammad Amran Saleh, Saudara Said Awang, Zainal Muhammad Ali, Raihana Wanci, Azman Muhammad, khabar selamat malam Potih Zul Osman, Syahlina Putra Syahrul, apa khabar Saudara Putra Syahrul? Aladin Samin, Ramlah Hamid, Effendi Lutan. Saya mendoakan secara sihat Saudara Anta Hashim, Sulaiman Hassan, khabar warna 9. Zaini Haji Sawi, Adi Budiman, Rosinin Kurungut di Sabah Abang Sip Sui, Fau GH. Terima kasih, mendoakan sihat panjang umur, Syahli Ahmad, Somban clear Saudara Sulaiman Hassan, IB, Mak Yusuf Buang, Salim Yasin, Abdul Rahman Jamil, Zazaz, Halimah Hashim, Sumat Zaidi, Saudara Amir Dollah, Amiruddin Mat Arif, Radin Razak, Saudara Fairuz Yusuf dan teman-teman yang lain saudara karya. Saya minta maaf kalau saya tidak dapat menyantuni satu persatu kerana kita dicemburui oleh waktu, kita dihambat oleh waktu, dan saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku hari ini tanggal 25 Januari 2021. Hari ini COVID-19 kes baru masih lagi tidak menyenangkan kita. Sejumlah 3,048 orang yang disahkan dijangkiti oleh virus corona saudara Kam Awang, menjadikan jumlah keseluruhannya sudah 186,849 orang dengan 11 kematian. Jadi jumlah kematian terkumpul adalah 689. Berhati-hati saudara Roslan Mak Yatim, Saudara Syarudin Yahya, apa khabar Saudara Faizal Yusof, nampak berseri-seri, terima kasih. Basrul Adnan, Pak Uda, Lam Robert. Untuk di negeri, Sabah masih lagi 348 orang. Labuan alhamdulillah tiada jangkitan hari ini. Di Sarawak 120, di Kedah 74. Di Pulau Pinang naik saudara Sajen. Jumlah keseluruhan di Pulau Pinang sudah 7,275, tak cerai 110. Di Perak juga naik 103 orang. Semalam 46, hari ini 103, naik balik. Dan di Selangor semalam ada kelegaan 950, hari ini 1,035 orang. Jumlah keseluruhan di Selangor 55,369. Di Kuala Lumpur masih lagi 305 orang. Di Putrajaya 22 orang. Di Negeri Sembilan alhamdulillah dikurang, semalam 160, hari ini 95. Di Melaka juga berkurangan, alhamdulillah. Saudara Selendu semalam 152, hari ini 90. Di Johor yang saya katakan bahawa semalam ada kelegaan, hari ini naik balik Puan Salmiah Ahmad, Saudara Abang Zid, Shah Offspring Saudara Haida, Saja Yusof. Tak cerai lah Penang saja sebab di Johor semalam 378, hari ini 529. Di Pahang turun 46, di Terengganu juga turun alhamdulillah 179 tinggal 79 saja. Dan di Perlis masih belum mampu mengekalkan untuk zero ataupun sifar COVID-19. Saudara Puan, apa khabar? Makan apa malam ni saudara? Selamat Tarmizi, Waalaikumsalam. Dan di Kelantan
naik balik. Semalam 77, hari ini 89. Itu adalah laporan tentang COVID-19. Bagaimanapun saya menerima banyak persoalan. Saudara Johari Gobek semalam dia tanya kat saya, kata, Datuk, kenapa tidak beri pencerahan tentang ini dari segi usia, dari segi jantina, dari segi kaum. Kita mohon agar Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara memperincikan siapa yang kena jangkitan COVID-19 ini. Dari segi jantinanya, lelaki ke perempuan ke, dari segi usia dan latar belakang keturunan. Jadi kita mengharapkan agar pihak Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan dapat memberi pencerahan. Sebab sejak balik COVID-19 ini mengganas, kita tak tahu jumlah kaum manakah yang lebih tinggi. Sebab apa yang kita dapati adalah virus itu menyakiti warga asing dengan warga tempatan. Warga asing 10, 15, 20, tapi warga tempatan. Jadi warga tempatan tu ialah negeri-negeri kita ada, tetapi dari segi jumlah kaum kita tak tahu. Sebab kita nak tahu juga jantinanya, wanita ke lelaki, pada usia berapa jumlah usianya, adakah anak kanak-kanak ataupun orang dewasa ataupun anak muda. Dan ini tidak disantuni. Dan saya juga minta maaf, saudara Salam Shah Saleh, terima kasih kiriman kopi. Alhamdulillah, beliau mengirim salam juga kepada teman-teman yang lain. Saudara Shah Saleh berasal daripada Muar Johor. Orang Muar yuk. Hashim Ali, apa khabar? Dia kata apa yang kena sila rembat dia, jangan. Saya bukan nak rembat, saya harus memberi pencerahan. Ya, saudara, jadi kita minta lah Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara kalau boleh dapat memberi supaya menjadi kalau usianya 70 tahun ke 80 tahun jadi warga emas ke dan sebagainya. Ini yang perlu kita ketahui. So dalam waktu yang sama tadi saya baca Malaysia Gazette melaporkan bahawa menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Nur Hisham, dia kata perintah kawalan pergerakan tidak akan dilanjutkan kerana ia memberi kesan kepada ekonomi negara. Alamak. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan bercakap soal ekonomi. Bagi saya sekarang ni mana lebih penting? Yang penting adalah kesihatan rakyat, bukan soal ekonomi. Apa artinya kita ada duit kalau rakyat semua sakit? Kalau jumlah ini COVID-19 terus meningkat. Jadi kita minta supaya benda ini kilang-kilang ditutup. Jangan fikir soal ekonomi. Semalam saya dah bercakap, kemarin kita bercakap, kita minta. Kerana kalau kita merasakan kilang-kilang itu banyaknya pekerja-pekerja di kilang-kilang. Macam di Negeri Selangor, di Negeri Sembilan, di kawasan Lembah Kelang, begitu juga di Johor. Kalau perlu ditutup, tutuplah dulu. Ini bukan main-main macam kita ni. Tapi bila ketua pengarah kata lanjutan pergerakan kawalan perintah kawalan pergerakan tidak akan dilanjutkan. Saya terkejut juga. Kenapa begitu? Jadi kita mengharapkan agar beliau dapat mengkaji semula dan kekal dengan keputusannya. Sebab beliau bertanggungjawab. Ramai kita punya frontliner kita. Kerana begitu juga apa yang dilantarkan oleh Ketua Penerangan UMNO, Saudara Syaril Hamdan. Dia kata complete economy shutdown. So dia minta supaya jangan biarkan kabar angin ini berlegar. Dia kata hari ini beberapa portal berita melaporkan bahawa Dewan Perniagaan dan Industri serta Eropah EU dimaklumkan oleh MITI bahawa Kementerian Kesihatan mengesyorkan satu complete economic shutdown. Jadi permasalahannya kenapa MITI memberi info kepada Eurochem dahulu? Kenapa tidak bagi kepada rakyat? Itu masalahnya. Jadi rakyat kita ni kadang-kadang kata apa-apa pun rakyat didahulukan. Ini yang kalau kita persoalkan, bukanlah kita nak marah dia orang, tidak. Saya memberi pencerahan supaya rakyat tahu keadaan. Ini negara sekarang ni dalam keadaan huru-hara sebenarnya. Kita huru-hara. Dalam keadaan ada kehadiran COVID-19 ini, ekonomi terjejas, orang tak boleh berniaga, penjual goreng pisang pun tak boleh berniaga. Jadi kita mengharapkanlah agar pihak berwajib dapat memikirkan dengan secara tuntas. Mahir mengair ni. Aduh, sedap lah pantun mana tadi ni. Mana pantun dia tu? Hilang. Saudara Makno Yunus, mahir mengair si anak dara, umpan cengkerik disentak kelak. Belum lockdown seluruh negara,
berita rakyat sudah tersebar. Ya, pesara apa ini gambarannya. Ketua Penyiasat Cikgu Fauzi, ya, Ketua Pengarah dah bercakap hal polisi sebab 70 menteri tak cakap. Ini saya katakan kadang-kadang menteri ini menteri cahaya pula kalau gitu. Apalah cara jangan kita jangan saya berletih lagi, nanti orang marah lagi mengatakan saya ni suka mengadu domba, saya ini membuat fitnah, macam-macam lah. Sebabkan apa yang saya lontarkan adalah perasaan rakyat, sungutan rakyat. Ya. Secara kita santuni pula apa kata hadis Rasulullah SAW. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah SAW, salah seorang adalah ahli ibadah dan seorang lagi yang berilmu. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian baginda melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini hadis ini adalah riwayat Tirmizi. Hadis yang ke-2609, status hadis ini adalah hadis sahih. Pengajarannya, kedudukan orang yang berilmu dan beramal lebih baik berbanding seorang ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi perumpamaan orang berilmu seperti kedudukan Rasulullah berbanding dengan abid, hanya umpama orang kebanyakan yang paling rendah. Jadi orang yang berilmu mengajarkan ilmu kepada orang lain akan didoakan oleh penduduk langit, ya, dan bumi, termasuk semut dan ikan di lautan. Jadi untuk itu pelajarilah ilmu. Sebab mempelajarinya kerana Allah adalah khasyah. Jadi rasa takut menuntutnya adalah ibadah. Mempelajarinya adalah tasbih. Mencarinya adalah jihad. Jadi menuntut ilmu itu adalah jihad, saudara, ya. Mengajarkannya kepada orang yang tak mengetahuinya adalah sedekah. Dan menyerahkan ilmu itu kepada ahlinya adalah sebagai taqarrub. Dia atau ilmu itu teman dekat ketika bersendirian dan sahabat dalam kesunyian. Saya ingat negara rahmah, ummah sejahtera. Ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Malaysia Negeri Johor mengirimkan saya ini sabda junjungan. Saudara, kita masuk sekejap e-commerce. Sekarang ni saya tengok sekarang ni masing-masing sibuk. Azhar 011-330-41241, 011-330-41241. Untuk saudara mengiklankan produk saudara, ataupun jangan lupa kalau berhubung dengan Azhar, bolehlah memesan buku-buku saya ataupun produk hasilan ibunya, iaitu rendang tok dan juga baudu bedal. Saya lihat mereka sibuk di dapur sekarang ni menyantuni pesanan teman-teman yang ingin merasakan keenakan rendang tok dan juga baudu bedal. Begitu juga jangan lupa Siti Farehah. Tak menang tangan lah sekarang ni. Siti Farehah 017-711-4300, 017-711-4300 dengan produknya dendeng manis Siti Farehah. Sibukkan dia. Saya seronok bila tengok menantu saya tu sibuk menyiapkan dendeng manis Siti Farehah. Kalau saudara nakkan buah-buahan segar, berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. 012-357-5703. Ini yang berada di Lebah Kelang untuk buah-buahan segar yang diimport olehnya. Begitu juga berhubunglah dengan saudara Syarif untuk makan nasi sejak hujan-hujan. Tadi hujan juga lagi sini. Sekitar kawasan Petaling Jaya ni masih lagi hujan, tapi hujan sekerat-sekerat. Hujan berhenti-henti. Untuk makan nasi dengan pekasam. Pelbagai pekasam produk daripada Syarif Abdullah. 012-938-5574. Saya yakin saudara Syarif Abdullah ni orang Pahang sebab produknya, pekasamnya macam-macam. Pekasam daging, pekasam telur sotong, pekasam ikan. Begitu juga dengan boleh berhubung dengan Puan Sherry 017-714-7362. 017-714-7362 untuk mendapatkan acar buah-buahan. Puan Sherry adalah ibu tunggal. Saudara, saya harus mewawarkan produk teman-teman kita. Saudara Zubir Bakar, salam dari Parit P69, Parit Perak. Ya, ini apa khabar saudara Mak Syah?
Itulah keadaannya e-commerce. Salam saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Hari ini saudara kena ingat ya, hari ini adalah hari suami bahagia sedunia. Jadi kalau saudara yang sudah pun mendirikan rumah tangga, bahagiakanlah suami. Rawatlah cinta kasih anda dan pasangan anda sebaik mungkin. Ya. Apa khabar Raja Aziz, Raja Hamid? Apa khabar aku? Terima kasih, jaga kesihatan. Aku pun jaga juga, jaga kesihatan. Hari ini adalah hari suami bahagia sedunia. Selama ni kita kata hari ibu sedunia, hari isteri. Hari ini hari suami sedunia. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah daripada Islah Kepimpinan, UMNO sedang digodam. Tajuknya UMNO sedang digodam. Saya kata apa dah jadi ni gelap. Saya tak tahu macam mana lah saya punya tak ada siapa boleh membantu saya. Okey, terang sikit dah kot. Ni tadi bila ni ada cerah sikit, tu dia gelap. Aduhai. Bila saya undur, dia nak ke depan rapat ke maknya. Minta maaf saudara. Kalau gelap tu nak buat macam mana? Bila kita rapat dia cerah, bila undur belakang dia distant gamaknya ya. Saudara. Tuhai. Lampu pun tak ada. Okey. Sebelum saya memberi pencerahan tentang UMNO sedang digodam ini, jangan lupa kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Saudara Samsudin sangat berserabut sekarang ni. Betul. Ekonomi lebih penting daripada nyawa manusia ya. Apa kata pantun Pak Nazir? Tengku Laksmana singgah di lata, duduk sudi di rendangan mengkula. Ini apa guna banyak harta, miskin budi, sombong pula. Amirul, boleh ni tolong ni gelap ni, orang komplain gelap. Tolong. Saya minta tolong anak saya untuk mencerahkan, memberi pencerahan. Aduhai. Macam mana nak buat ni kalau dah gelap? Jawab gelap ni pakai lampu pun tak dapat. Ini something wrong with my live saya ni. Selalunya cerah tak? Dah maaf Pak Nazir. Saya repeat balik. Tengku Laksmana singgah di lata, duduk sudi di rendangan mengkula. Apa guna banyaknya harta, miskin budi, sombong pula. Sebelum lena makan ringgi dijamu oleh Mak Ina. Apa guna berpengetahuan tinggi kalau ilmu disalah guna. Itulah tadi santunan pantun daripada Pak Nazir yang begitu indah bahasanya. Cuma saya tak faham apa dia kata ringgi tu. Kalau Pak Nazir boleh bagi pencerahan pada kita maksud ringgi. Ini ayat baru ni, perkataan baru. Saya tak tahu perkataan ringgi ni. Begitu lama saya bergiat dalam dunia persurat kabaran, ringgi ni saya tak jumpa. Tapi saya tak sempat lagi nak tengok dictionary ataupun kamus dewan. Itulah saudara Ali Abdul Latif. Sekejap terang, sekejap gelap. Samsul Anwar okey je. Okey, Alia Razalia, suara slow tu. Suara saya slow. Suara slow ni tu hal lagi. Dapat satu masalah. Saya nak buat macam mana lah saudara. Saya berusaha macam-macam lah. Saya bukan bijak sangat ni. Okey. Saudara, hari ini masih lagi belum ada kenyataan daripada pihak yang berwajib yang menguruskan tentang pendaftaran bantuan prihatin. Tak ada lagi. Yang ini hari Senin. Ingat ada? Tak ada juga. Bagai malap lah Datuk. Betul lah Zazah. Jadi wajah saya pun jadi malap juga. Kemudian begitu juga dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi kumpulan wang simpanan pekerja dia pun masih lagi tak ada. Tidak ada penjelasan daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Yang kita tuntut adalah secara tuntas. Tak berlaku. Ginilah kita, rakyat kita apa nak buat. Masalah sekarang ni saya lihat barang semakin mahal. Ini cakap terus terang berada. Barang semakin mahal, mencanak-canak naiknya. Malam Jumaat tu pasal tu gelap. Macam mana pula saudara Ramzul Zul mari ni malam Jumaat? Hari ni Isnin malam Selasa berada. Tak sabar-sabar suami bahagia. Hai saudara. Okeylah tu, as long as ada suara dah kira okeylah tu. Nur Samsiah, salam tu. Nur Musa, tak nak paksa Midin tak jawatan ke. Itu urusan mereka, saya tak nak campur. Tugas saya memberi pencerahan.
Jangan saya pula dikatakan saya ni mengadu domba, memfitnah itu. Tidak, saya memberi pencerahan apa yang pengetahuan saya saja. Ya, saudara. Yang agak ini apa menggusarkan tadi keluar pula satu kenyataan daripada saudara Alan H. Ong, itu ahli lembaga pengarah Hotel Equatorial di Pulau Pinang. Saya turut bersimpati dengan teman-teman kita, warga kerja di Hotel Equatorial di Pulau Pinang yang terpaksa menutup secara total operasi hotel tersebut. Hotelnya cantik, di Pulau Pinang tu, di atas bukit, ada kelab golf. Hari ini Hotel Equatorial di Pulau Pinang mengumumkan bermula 31 Mac 2021 maka hotel tersebut tidak lagi beroperasi. Inilah keadaan ini tidak bukan kerana sektor pelancongan sudah hancur berderai. Kesan daripada apa yang berlaku adalah COVID-19, saudara. Jadi dalam kemalapan wajah saya itu gamaknya saudara tak nak like ke, tak nak share ke. Saya mohon saudara share lah, berilah saya semangat. PKP tak dilanjutkan Datuk, itu kata ketua pengarah. Saudara Fauzi tak ingat hari Jumaat aja. Saudara, yang saya perlu daripada saudara, lain tak ada share. Bila saudara share tu seronok saya dan saya memberi pencerahan, lain tak ada. Terima kasih. Bila saya nampak, wah itu barulah ada semangat. Udahlah gelap ni. Selain daripada hotel penutupan begitu, penutupan Hotel Equatorial, saya menerima kiriman dari saudara SB Napiah. Semalam dia kata ikan sekarang mahal. Di pasaran RM40 sekilo. Astaghfirullahalazim. Kalau ikan sampai RM40 sekilo, lebih mahal daripada harga daging dan ayam. Jadi dalam keadaan ni, LKIM, Lembaga Kementerian Ikan Malaysia ni, kita nak bertanya lah di bawah Kementerian Pertanian, bagaimana perkara ni boleh berlaku? Apakah ikan-ikan yang diimport tak ada? Sedangkan banyak ikan boleh bawa masuk daripada Indonesia, daripada laut India. Inilah kesan yang saya katakan bahawa bila pihak berwajib banyak meletakkan syarat, mesti ada AP dan sebagainya. Sedangkan banyak pengimport nak bawa masuk ikan tapi tak syarat. Syarikat itu boleh, syarikat ini tak boleh. Sahabat saya, saudara Ustaz Norman, dia menjalankan perniagaan mengimport ikan-ikan daripada Indonesia. Tapi masalahnya sekarang ni untuk mendapatkan permit dan perniagaannya, kemudian pasar borong pula dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Jadi bila kapitalis menguasai pasaran, maka rakyat yang menderita. Saya bersimpati bila saudara SB Napiah menyatakan ikan sampai RM40 sekilo. Jangan pula sampai ikan kembung naik RM30 ataupun ikan temenong. Ini bukan temenong lagi ni, tenggolek dog itu semua nanti. Kemudian harga minyak, harga minyak masak pula untuk 5 kilo dah naik RM28. Kita ada ladang yang begitu luas mengeluarkan minyak kelapa sawit. Takkan harga minyak pasaran sampai RM12 untuk 5 kilo? Harga temikai ni, saudara Boy Faiz, dia hantar kat saya, dia kata, Tok, saya peganglah ini temikai merah. Temikai ada 2 jenis, satu merah, satu kuning. Dia pegang temikai merah tu, dia fikir. Last sekali, bila sekilo harga temikai sampai RM4.50. Jadi Kementerian Pertaniannya pahal pula tu. Dan kabarnya untuk harga nasi lemak, sebungkus nasi lemak. Zaman saya kecil-kecil di sekolah, memanglah kita tak dapat lagi untuk balik ke zaman itu. Zaman saya dulu bawa hantar kuih, hantar nasi lemak ke kedai-kedai sebelum saya pergi sekolah. Allahyarhamah, wan saya nenek saya buat nasi lemak, saya hantar ke kedai, sebungkus nasi lemak 5 sen. Tapi memanglah itu zaman tahun 60-an. Tetapi tidaklah sekarang ni RM2.50 sebungkus nasi lemak. Memanglah sebab kerana segala-gala mahal, beras mahal, minyak mahal, ikan bilis mahal, cili mahal. Dan kita nak minta murah pun, takkan kita nak buat naya pula pada Makcik Kiah yang buat nasi lemak. Saudara Sarif, betul minyak masak RM28.50. Minyak masak yang pack tak ada. Itu dapat. Saudara, saya minta lah agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri betul-betul buat kerja lah. Jangan, ini semalam bila menteri dia mudah aja buat alasan.
apa penata linggi apa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, dia bila tengok orang menjerit sana sini, tempat akak Datuk Halimah Hashim, RM29.50 minyak masak. Pula dah, ya Allah. Woi, tu kan kita menjerit kan ni. Takkan nak biar menjerit satu Malaysia. Ni naik apa hal ni? Orang dah tak ada duit. Kumpulan orang semalam bekerja macam pakat tuli aja. Moratorium tak ada lagi. Menteri Nata Linggi dia kata alasan barang naik sebab musim terkujuh. Kan saya sembur nanti. Takkan mudah sangat seorang menteri buat kenyataan. Yalah, barang naik sekarang ni kerana musim terkujuh, tak boleh nak buat apa. Kalau tak boleh buat apa, kamu turunlah bagi orang lain yang lebih baik lagi yang boleh menguruskan. Ini minyak masak saji 2-3 bulan sebelum ni Datuk, tak sampai pun RM20 dekat Speedmart. Betul. Ni, bagi saya sekarang ni, berkali-kali saya katakan, pimpinan harus memikirkan soal perut rakyat. You all nak buat duit, buatlah. Anda dapat gaji RM10,000 tak kisah, tapi santunilah masalah rakyat. Rakyat tengah susah. Rakyat jangan sampai rakyat gila. So, kes COVID Indonesia tinggi, tapi pelabur hasil banyak. Ini saudara Abu Hasif. Ini Menteri Meti tak pandai cari pelabur lah. Memang betul pun. Meti nak buat macam mana? Mana-mana pekanan UMNO kalau boleh jangan dipilih kali ini. Saya akan berjumpa dengan Datuk Seri Presiden. Dia kata kalau ini cukuplah. Setakat 28 orang, 32 orang tu ganti je dengan orang lain. Banyak lagi anak muda. Hendakkan sangat sekarang ni perubahan kan. Ini saudara Syuhali Nur Ghazali mencatat kepada saya. Ini kesian juga kepada saya. Saya baca semalam dia kata Datuk tolonglah siarkan. Kami pemandu teksi lagi terkesan dalam keadaan sekarang ni. Kami tidak mendapat langsung pendapatan sejak COVID-19. Sewa teksi tetap juga kena bayar. Tak adil lah katanya. Kami nak cari RM10 pun susah. Jadi mohonlah kerajaan bantu kami dengan apa cara sekalipun. Sebab mereka pemandu teksi yang berada di Kuala Lumpur, di Ipoh, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, ya. Pemandu teksi nak dapat RM10 pun seksa. Ni apa hal ni? Berilah bantuan, takkanlah bagi saya cukup RM500 one off. Tahan untuk 8 bulan. Jadi sekarang ni saudara Amy Kerambit, betulkan dulu masalah dalaman parti. Suara Kak Ombi perlu didengar. Jangan kita asyik nak kalut dengan hal pimpinan di atas, ahli di bawah ni perlu santuni, betulkan masalah semua. Saudara Amy Kerambit, saya bersetuju. Tapi masalah sekarang ni mana lebih dulu? Bukan between egg and the chicken. Masalah sekarang ni santuni perut rakyat. Minyak 3 kg di Giant Penang RM18. Astagfirullahalazim. Getin ya, kalau 6 kg dah RM36. Saya betul bila baca benda begitu nak menyerap darah. Pada sayu, pada sedih. Tapi apakan daya, saya tak boleh kata apa. Saya cuma melontarkan pandangan ini dengan harapan pihak mereka-mereka yang memimpin di kementerian masing-masing tu tolonglah. Di samping isap sigar tu Menteri Pertanian, duduk relax isap sigar tu, fikirlah juga untuk rakyat. Saudara Mak Kilah Pahang, pemandu teksi, tolong santuni. Ini saudara Syuhadi Nur Ghazali, dia hantar kepada saya. Begitu juga saya terima juga satu lagi ni, dia nama dia tak bagi. Dia kata bagaimana pula untung nasib kami bekas kaki tangan jabatan jasa. Siapakah yang nak bantu? Dah 2 tahun tiada pekerjaan. 2 tahun kaki tangan jasa beribu di seluruh negara yang diberhentikan waktu Pakatan Harapan pemerintah di anjung kuasa seri perdana. Pegawai jasa diberhentikan beribu dan mereka tidak disantuni. Sepatutnya bila parlimen digantung, kalau gitu elon ahli parlimen pun gantung sekali lah. Dan menteri pun tak payahlah ambil gaji ribu-ribu tu kalau duit tak ada. Sedangkan dalam keadaan begini, COVID naik, vaksinnya mana? Katanya dah bayar. Mana vaksinnya? Nak tunggu lagi Februari. Bila? Hari ini dah 25 bulan. Takkan nak tengok mayat-mayat bergelempangan baru nak menyantuni masalah rakyat. Ini keadaannya. Begitu juga ini tentang satu kiriman daripada anak muda bangkit. Dia kata siapa ingat? Dulu notebook satu Malaysia diberikan percuma kepada rakyat.
Komputer Rakyat Serta Malaysia dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri waktu itu, Datuk Seri Najib Tun Razak, tahun 2010 untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat, khususnya golongan B40. Kerajaan Barisan Nasional sudah lama sedar kepentingan celik IT ini. Tapi apa berlaku sekarang? Sebab itu semalam saya tanya, mana dia? Janjinya 150,000 komputer nak bagi pada rakyat B40 ni. Tak ada juga. Lepas satu-satu. Jadi saya tak dapat nak kata apalah dalam keadaan begini. Sekarang melihat dalam keadaan begini, kita dah cacah morbak. Dan ni kita masuk bab politik pula. Ya, saya memberi pencerahan politik sahaja. Saya dengar semalam ini dalam live Datuk Lakuman Adam. Datuk Lakuman Adam dia memberi pencerahan dari aspek pandangannya. Beliau adalah bekas mantan ahli Majlis Tinggi UMNO. Ada orang bertanya pula, dia kata kenapakah saya ini jadi batu api? Bila masa saya jadi batu api? Dengarlah saya punya penjelasan. Dengar pencerahan yang saya lakukan. Saya menyatakan yang benar. Sebab itu saya bagi tahu awal-awal. Bagi mereka yang terasa, yang terkesan oleh berita yang saya banyak nyatakan itu, tentulah mereka marah. Kita jangan lagi bersikap sweep the dirt under the carpet ataupun menyimpan segala kekotoran, segala debu-debu di bawah permaidani. Zaman itu sudah berakhir. Bila saya memberi pencerahan itu atas kesedaran saya sebagai ahli UMNO, saya orang UMNO, ketakutan saya bahawa saya melihat ombak tsunami yang dicetuskan oleh Parti Keadilan sekarang ni bertambah ganas. Jadi keadaannya begitu. Jadi dalam sebegini saya dikatakan memuja Anwar Ibrahim. Bila masa pula saya memuja Anwar Ibrahim? Apakah saya tak reti nak maki-maki orang? Dari dulu lagi. Cuma saya mengatakan bahawa kalau dia naik, ramai orang akan kena nanti. Jadi pimpinan UMNO kena berwaspada. Jadi untuk itu caranya adalah kita menyantuni. Sebenar-benar saudara, hari ini saya melihat sebenarnya dalam keadaan hari ini, parti UMNO kita ni sekarang ni sedang digodam. Kita UMNO sedang diserang habis-habisan dari luar dan dalam. Lebih-lebih lagi dari dalam. Kerana kita parasit-parasit yang berada dalam UMNO sekarang ni masih lagi bermerajalela. Mereka mempunyai wang, mereka mempunyai kedudukan. Jadi sebab itu mereka menyerang UMNO ni dari luar dan dari dalam. Jadi kalau orang macam saya ni mempercerahan, kalau dilihat bahawa boleh mengganggu gugat mereka, maka saya pun diserang sama. Saya kata tak apalah, serang saya. Saya tidak ada masalah nak serang peribadi. Saya insan kerdil yang hanya memberi pencerahan. Tiada lebih daripada itu. Nah, ini kenyataannya. Kerana hari ini warga UMNO kadang-kadang saya melihat tiada semangat keperhatian. Kesatuan untuk bersatu, berkhidmat, bersetia macam mana yang kita slogankan. Itu bagaikan dicampak jauh apabila kepentingan diri mengatasi segalanya. Sebentar tadi saya mendengar kenyataan Datuk Wira Megat Zulkarnain dalam melalui NR TV channel sekejap tadi. Beliau menyatakan betul-betul terang, dia kata bahawa bagi dia yang ada 3 sekarang semangat. Sebab dia mempersoalkan di mana mereka saat UMNO 22 bulan waktu Pakatan Harapan memerintah, dia diulang balik. Benda ni orang tak suka dengar. Dia kata bahawa raja-raja Melayu disinggung, Nabi kita disinggung, agama kita, tulisan Jawi kita, bangsa Melayu kita ini dipandang sebetul leceh dan sebagainya. Di mana mereka di saat waktu UMNO yang menjadi parti pembangkang? Malahan katanya di parlimen pun tak berani pun nak menentang orang macam Ryan badi DAP daripada Jelutong. Dan hari ini tiba-tiba bila nampak ada cahaya, ada sedikit cahaya, kesan daripada kita menyantuni Muafakat Nasional. Yang dia pun bersetuju dengan pandangan saya. Dia kata bahawa Muafakat Nasional ini adalah mimpi ngeri kepada parti pembangkang. Jadi sekarang ini bila mereka merasakan bahawa ini ancaman kepada masa depan politik mereka, maka kalau tak boleh diserang, mereka masuk ke dalam. If you cannot fight them, you join them. Lakukan segala musibah dari dalam. Panjang tulisan ini dah tengok siapa ni. Saudara Muhammad Zulkifli Yaakob, selamat malam dan selamat berjuang demi agama
dan anak-anak bangsa. Betul. Dan Datuk Megat Zulkarnain dia record balik, dia kata sewaktu Allahyarham Datuk On melontarkan ucapan dan sebagainya berhubung dengan UMNO ini, ada satu anak kecil berusia 12 tahun. Dia bercakap dengan Datuk On, dia kata, Datuk, tolonglah simpan UMNO ini untuk saya apabila saya dewasa kelak. Kerana semangat bangsa waktu itu. Dan kita jangan lupa, kita ni bersemangat bila saat kita ditekan. Waktu saat kita berada berbangkang di atas, memerintah kita, menguasai anjung kuasa di Sri Perdana, kita macam wah bersemangat. Cuma persoalannya di mana mereka? Di mana mereka yang hari ini membuat onar dalam UMNO? Mereka yang berada dalam UMNO sekarang ni mula bangkit kerana melihat ada kemungkinan boleh mendapat peluang menjadi calon wakil rakyat. Kalau dah menang nanti boleh jadi menteri, boleh jadi Perdana Menteri. Sebab itu hari ini nak serang dari dalam, pertama sekali serang kapten kapal. Kapten kapal yang diterajui. Datuk Megat Ketua UMNO Bahagian Gombak. Dia kata, saya mengaku ini orang yang jujur lah bagi saya. Bertuah lah warga Gombak mendapat seorang ketua bahagian. Dia kata dia jujur. Dia kata waktu pertandingan Presiden UMNO, saya tak sokong Zaid Hamidi, dia kata. Saya menyokong ini Khairi Jamaluddin. Tetapi apabila ahli-ahli membuat keputusan memilih Datuk Seri Zaid Hamidi sebagai Presiden, kita kena menghormatilah prinsip demokrasi. Yang kalah mengaku yang menang. Yang menang tidak akan menindas. Dan dia melihat Datuk Seri Zaid Hamidi tidak menindas. Disantuni yang mana-mana yang kalah tu. Jadi kenapa mau sekarang ni nak disingkirkan beliau? Kerana melihat bahawa UMNO ni ada masa depan sedikit. Sedangkan saya dah bagi tahu. Semalam, kemarin, 3 hari lepas saya bagi tahu, di saat kita menjana mimpi untuk berada kembali di anjung kuasa Putrajaya, jangan lupa ombak tsunami sudah datang balik yang dicetuskan oleh Parti Keadilan. Kerana hari ini Datuk Syafiq Aptal yang dulunya bersama dengan Tun Dr. Mahathir, yang tidak bersama dengan kita, dia sudah tidak menyertai dengan Tan Sri Muhyiddin. Dia bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga berlaku di wakil-wakil rakyat ahli parlimen di Sarawak. Kalau ini berlaku, apa jadi? Jadi saya memberi penjelasan begini, bukan saya. Bila saya menyedarkan, salah pula. Jadi ubat sebenar-benar yang terbaik untuk UMNO lain tak ada. Adalah solidariti. Solidariti dalam UMNO itulah paling penting. Itulah segala-galanya. Selagi kita berpecah belah, selagi kita berhasad dengki, selagi kita masih menyimpan mimpi indah untuk menjadi itu, menjadi ini, tidak mementingkan parti, maka terimalah akibatnya. Saya bukan kalau itu keadaannya, saya katakan, jika ini berlaku, kalau ombak tsunami yang dicetuskan oleh Parti Keadilan ini meredah, kita sekali lagi hanyut dalam pilihan raya yang ke-15. Dalam itu berlaku, bagi saya kalau itu berlaku, padan muka lah jawabnya. Dah ada ruang, bukan Tuhan tak bagi peluang. Nah, sebab itu tadi, saya lega sedikit. Sebab rayuan 16 orang bekas ahli UMNO yang minta UMNO dibubarkan telah pun ditangguhkan oleh mahkamah. Itu pun tidak menyenangkan hati saya. Ingat, seminggu 2 minggu lalu saya katakan bahawa UMNO mungkin diharamkan. Dan hari ini mahkamah rayuan telah pun menangguhkan, bukan menolak. Saudara, jangan lupa, mereka masih lagi berada di anjung kuasa. Mereka boleh memanipulasikan keadaan. Apabila ditangguhkan hukuman ataupun ditangguhkan keputusan, belum pasti lagi. Panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan telah pun menangguhkan pendengaran 16 orang ahli UMNO pada tarikh yang lain. Dan dengan penangguhan tersebut adalah untuk membolehkan panel Ketua Hakim Besar Melaya Tan Sri Azhar Mohamad mendengar hujah lanjut mengenai perkara isu ini. Ini bahaya. Isu pertama adalah berkaitan dengan Seksyen 18C. Dah jelas sebenarnya pun. Peguam UMNO sudah pun menyatakan di bawah Seksyen 18C, apa-apa keputusan dalam parti tidak boleh dibawa ke mahkamah. Tapi kenapa diizinkan rayuan ini dikemukakan juga di mahkamah rayuan? Dalam artikel Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966
iaitu kuasa mendaftar dan membatalkan sebuah pertubuhan adalah di bawah Jabatan Pendaftar Pertubuhan RUS, bukannya mahkamah. Dan Perlembagaan UMNO menyatakan keahlian UMNO gugur secara otomatis jika ahli membawa sebarang kes ke mahkamah. Jadi sebab itu Datuk Hafaz Rizal Harun, dia kata tindakan yang diambil oleh bekas-bekas ahli UMNO tersebut adalah bersifat akademik. Saya tidak mengatakan bahawa ini akademik. Saya kata ini ada jurang bahaya di belakang. Berhati-hati. Kerana peguam yang mewakili RUS yang juga peguam kanan Persekutuan Samsul Nur Hassan berpendapat bahawa semakan kehakiman itu adalah elak untuk mengelakkan Seksyen 18C dan mencabar keputusan UMNO. Saudara jangan main. Kalau keputusan dibuat sebelum pilihan raya nanti, apakah UMNO akan diharamkan? Sebab pada dalam prosiding aplikasi 16 orang itu, lawyernya bukanlah lawyer sembarangan orang. Lawyernya Saudara Muhammad Hanif Qatari Abdullah. Dia pun hebat juga orangnya. Kerana pada 27 April 2018, 27 April, Januari, Februari, Mac, April, kita pilihan raya Mei. Sebelum pilihan raya itu, memang Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menolak permohonan semakan kehakiman oleh bekas ahli UMNO terbabit terhadap RUS. Masa itu UMNO berkuasa, UMNO sebagai pemimpin kerajaan. Okey, tapi sekarang ni semakan itu sudah difilekan di Mahkamah Rayuan dan kita tak ada kuasa sekarang ni. Saya dah jadi ahli UMNO Saudara Mawar Melati seumur hidup dari tahun 1980. Saya mendoakan UMNO sentiasa berjaya dan melindungi orang Melayu sampai. Betul Saudara Mawar Melati. Masalah sekarang ni bila UMNO diseret ke mahkamah, mana pejuang UMNO? Walaupun tadi dalam persidangan mahkamah itu dia buat cara video, tapi saya lihat dalam kita punya ward sunyi sepi. Tak ada pula kata marilah kita sama-sama berdoa. Saudara Latif Aif, siapa 16 orang? Nama tak ada, saya tak dapat. Dia daripada UMNO cawangan Kampung Pandan Dalam. Nah, ini keadaannya saudara. Jadi waktu perbicaraan berlaku, orang UMNO senyap sepi. Mana wira-wira tu yang nak jadi presiden lah, nak jadi timbalan presiden, mana ada orang? Yang saya nampak dalam wall saya nampak tadi, sisa kerja UMNO ada. Bersama dengan peguam. Adalah 3-4 orang di pejabat UMNO. Tapi yang lain mana? Mungkinlah tak boleh masuk, tetapi sepatutnya tadi tu mula jam 9 pagi sampai jam 11 ataupun 12 sepatutnya dah bergemuruh lah kita punya internet ni. Mesti bagi tahu bahawa UMNO sekarang ni sedang perbicaraan, kita minta lah. Tak ada. Jadi saudara Imam Masra penyamun yang juga boleh harap, yang digelar perompak boleh diharap, yang lain tidak berguna, cakap-cakap saja pandai buat tak nampak. Saya tak tahu apa maksud saudara Iman Masrah Iman. Saya tak tahu. Pemimpin UMNO diulit dengan kuasa dan jawatan untuk kepentingan peribadi. Betul. Lain tak ada. Dan sekarang ni saya tengok pula tu di sepanjang-panjang banyak tempat lah. Di Kuala Kangsar ada, di Seremban ada, di Bandar Tun Razak ada, minta Presiden berundur. Saya pun heran dan semua Presiden berundur. Pasal apa? UMNO sedang dibicarakan. Apakah kalau yang naik orang lain, di saat UMNO sedang dibicarakan ini, boleh memutuskan bahawa UMNO tidak diharamkan? Saya pun tak faham. Yang pikiran orang lain tak ada. Siang hari, siang malam, aku nak jadi pemimpin UMNO. Di peringkat bahagian, aku akan bertarung kali ini. Suka tak suka, aku akan keluar duit. Kalau aku jadi ketua bahagian, maka aku akan dipilih. Presiden terpaksa ikut kehendak. Aku akan gunakan bahagian memberi tekanan supaya aku dipilih sebagai calon. Jika ini berlaku, tak maaf, saudara minum kopi saudara. Jika itu berlaku, huyuk UMNO ni. Ini saya cakap terus terang saudara. Sudah-sudahlah kita berbalas sama kita. Santun ni dulu. Dan musim pemilihan bukan lama pun. Hanya beberapa bulan. Saya cakap terus terang, saya adalah orang Tengku Razali. Saya menyantuni Tengku Razali. Tapi bila Tengku Razali bagi tahu pada saya, dia kata, kita kena menghormati kursi presiden.
Kursi kepresidenan UMNO itu perlu dipertahankan. Jadi tak bolehlah kita nak gugat. Biarlah dia kata Datuk Zahid ni sebagai presiden sampai habis penggal dia. Kemudian ada musim pemilihan, calonlah siapa pun. Ini kenyataan daripada penasihat UMNO. Pun tak nak ikut. Apa nak jadi pada UMNO ni? Hanya kerana kita menang pilihan raya 7 pilihan raya kecil. Ini masalahnya saya nampak. Tadi saudara, nasib baiklah kita lah sebab kita bernasib baik kerana kalau tengok dari sejarah latar belakang tentang keputusan mahkamah parti board politik adalah muktamad dan tidak boleh dicabar kerana sejarah latar belakang pindahan akta itu pada tahun 1987 UMNO telah diisytiharkan oleh mahkamah sebagai sebuah parti yang tidak sah. Itu parti haram lah. Selepas beberapa individu ahli membawa ke mahkamah beberapa isu pemilihan dalam mesyuarat agung parti yang tidak berpuas hati dengan pengisytiharan kemenangan Tun Mahathir sebagai presiden waktu itu. Jadi tahun 1988 Tun Mahathir telah mendaftarkan parti baru yang dinamakan UMNO Baru. Kini dah kena balik sebagai UMNO. Alhamdulillah dah pulih balik dah. Jadi untuk mengelakkan pertikaian baru dalam parti politik yang ditubuhkan tahun 98, Tun Mahathir telah membawa ke Dewan Rakyat pindaan akta pertubuhan. Dan diluluskan. Dan akhirnya ia merupakan satu akta yang telah dipinda. Tak boleh bawa ke mahkamah dah. Masih lagi mereka mengizinkan. Sebab itu saya kata sekarang ni UMNO sedang digodam. Saya baca kenyataan daripada saudara Raja Anwar Adnan. Apa kata Raja Anwar Adnan? Dia kata apabila Presiden UMNO tidak goyang, ramai orang bertanya, kenapa? Kenapa mesti Datuk Zahid Hamidi dikenakan dengan berpuluh tuduhan? Jawapannya kita mudah. Kerana beliau adalah Presiden UMNO. Kalau Datuk Zahid Hamidi tidak menjadi Presiden UMNO, tak adalah puluhan tuduhan terhadap dia. Jadi kenapa begitu? Kerana musuh UMNO mau melemah dan meruntuhkan UMNO. Jadi kita kena sedia maklum bahawa andai kita mahu menewaskan musuh, maka kita perlu tumbangkan kepalanya. Sebab itu sekarang ni mereka sedang menyerang UMNO. Serangan mereka lakukan adalah kepada pimpinan UMNO. Itu realitinya saudara. Dan saya melihat dalam keadaan begini, dan saat-saat begini, ada pula orang kata tentang peremajaan UMNO. Sabarlah dulu. Sabar. Kenapa mesti sekarang? Saya bukan nak mempertahankan Datuk Presiden Datuk Zahid Hamidi, tidak. Tetapi saya ingin menjelaskan. Dan ketakutan saya sebagai ahli UMNO, kita tidak akan berupaya untuk mempertahankan ombak tsunami yang dibawa oleh Parti Keadilan. Saya jangan lupa yang ini. Kita di Semenanjung ni, dia ada 35 campur dengan 24. Ada 59 kursi. Daripada 222. Jadi, 167 kursi itu ada di Semenanjung. Daripada 167 kursi parlimen di Semenanjung ini, 42 kursi itu memang milik kekal pada DAP lah. Nak buat macam mana? Kawasan-kawasan bandar, kawasan Kepung, kawasan Bukit Bintang, kawasan Ceras, kawasan Pulau Pinang, memang tak ada can kita nak menang. Jadi 42 kursi itu adalah boleh dikatakan milik mutlak DAP. Tinggal pada kita lebih kurang 113. Daripada 113 itu, inilah digodam UMNO. Tetapi kalau UMNO dengan PAS menyantuni Muafakat Nasional, saya melihat keadaan boleh terbalik. Kita boleh jadi kerajaan, tapi suasananya agak berbeza sekarang. Ini perlu kita hayati. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib, apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid Hamidi, tidak lain tak bukan adalah membina kembali kebangkitan UMNO. Jangan lupa saya, kita dah kalah. Bila dah kalah tu susah nak menang. Dulu saya dah cakap, kalau momen kita bertanding tu, kalau ada duit pakailah sebanyak mana pun. Sebab sekali kita kalah kuasa, hilang kuasa, untuk mendapatkan kembali kuasa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Saya lihat sejarah bangsa kita. Bila kita dijajah oleh Portugis Perenggi di Melaka, akhirnya gajah-gajah Melayu terusir, lari sampai ke Muar, dan hari ini Melaka tak ada gajah. Apa yang berlaku di Indonesia? Apabila komunis cuma memerintah, akhirnya gajah-gajah dibunuh. Ini keadaannya. Jadi kita nak buat macam mana apabila rendahan mereka
Kita harus cukup saja dengan semangat hidup Melayu. Cukup ke dengan semangat hidup Melayu? Hidup Melayu. UMNO hebat. Tak mahu dia. Yang paling penting. Sebab itu, kalau kita bersatu padu, okey, peringkat di peringkat akar umbi, meneruskan usaha daftar pengundi, kenal pasti pengundi. Sebab itu saya marah dengan ketua wanita. Jawatan tak, timbalan presiden. Tapi apa yang lakukan? Sudahkah disantuni setiap pengundi di peringkat akar umbi? Ini harapkan puteri buat kerja. Berapa banyaklah tenaga puteri yang boleh lakukan di saat sekarang ini. Ini sekarang ni, bila ahli UMNO, ada ahli-ahli parlimen UMNO yang dapat gelaran sebagai menteri. Ini ada orang tak suka. Saya tahu. Banyak kawan-kawan saya yang baik dengan, yang bekerja dengan menteri, sebagai pegawai khas, sebagai sukses khas, sukses politik dan sebagainya, marah kat saya bila saya serang bos mereka. Saya bukan menyerang secara peribadi, tidak, secara prinsipnya. Kerana di saat kaya ni, kita dah kalah. Akhirnya Allah SWT berikan ruang sedikit untuk ahli parlimen UMNO duduk di anjung kuasa Seri Perdana. Tak lakukan tugas. Akhirnya rakyat tanpa apa ni orang UMNO. Cakap ajalah. Bila dah dapat kuasa nanti lupa semua tu. Jadi UMNO dilihat, sebab itu orang kata UMNO sombong. Sebenarnya UMNO tidak pernah sombong. Warga UMNO mana ada sombong dekat kampung-kampung. Menyantuni. Janganlah dikorbankan keikhlasan, kesucian warga bangsa UMNO. Kenapa mereka dijadikan galang ganti sebegitu? Kenapa pimpinan boleh melayan ahli-ahli UMNO sebegitu teruk? Mereka berjuang dengan ikhlas. Bila musim pilihan raya, mereka sanggup panjat tiang bendera, panjat pokok, berkumpul, berpanas, membawa calon. Sebab itu saya katakan, pedih hati warga UMNO bila ahli parlimen yang dimenangi oleh UMNO melompat. Dan ini minta kita santun mereka. Saya kata minta maaf. Saya dapat menyelami perasaan ahli pengemudi di kawasan-kawasan di mana ahli parlimen yang melompat. Apa rasanya hati warga UMNO di Sarawak Bernam? Mereka terasa seolah mereka dikhianati. Jadi sekarang ni warga mana pun adalah berapa kerat orang kita jadi menteri, jadi timbalan menteri. Santunilah rakyat. Kamu dah jadi GLC. Jadi pengurusi GLC Government Link Company. Jangan ingat ini jawatan akan kekal. Kalau UMNO kalah, kamu orang tak pandang. Jadi kupang tembaga. Sebab itu saya tengok keadaan begitu. Kenapa ahli-ahli UMNO ni, pemimpin-pemimpin UMNO yang jadi menteri itu lupa diri? Dan kita waktu mengejar. Berapa bulan lagi? Kalau benarlah ini perintah kawalan terhad ini ataupun darurat ini diangkat bulan Ogos nanti, artinya tinggal lagi 7 bulan. Pejam celik dah 7 bulan. Bila 7 bulan berlaku, ada pilihan raya. Kemana kita? Rakyat di bawah tengah membengkak. Dalam keadaan begini, saya khawatir ahli-ahli UMNO kecil hati, dia buat tak tahu. Kalau ini berlaku, ombak tsunami datang lagi. So Abu Hasif Asrif, keputusan kalau UMNO diharamkan akan menyebabkan peperangan besar antara UMNO dan PBN. Saudara, dia orang tak ambil peduli dah. Sebab mereka memang dah berperang dengan kita. Jangan kita kaya dengan slogan. Oh, kalau ini berlaku kita akan ajar cukup-cukup PBN. Nak ajar macam mana kalau kita tidak menyantuni? Datuk sedikit pendapat dalam menarik pundi-pundi baru muda ni untuk menyokong UMNO. Saya katakan pertama-tama sekali, okey, anak-anak muda di peringkat akar umbi perlu disantuni. Jiwa mereka perlu dibelai. Jadi ketua bahagian yang jadi wakil rakyat. Turun. Dalam keadaan kita bukan banyak pun 42 kursi. Turun. Yang kita kalah itu hari itu, mana muka-muka baru yang kita rasakan boleh diangkat sebagai pemimpin. Orang ini beri tugas untuk mendampingi pengundi. Jangan pula berasa diri aku calon. Bila rasa diri aku jadi calon, orang tengok menyampah. Budaya aku calon akan menang dulu. Zaman saya muda-muda dulu, kalau calon UMNO ni letak songkok pun menang. Zaman itu sudah berakhir. Zaman di mana UMNO enjoy keyakinan orang. Sebab saya katakan bahawa dulu kita bila bertanding aja masuk bertanding, kita ada 30% modal sokongan. Kerana waktu itu bukan Melayu pun menyokong UMNO Barisan Nasional.
Hari ini mereka sudah lari. Jadi pembangkang datang bertanding, mereka sudah ada 30%. Undi itu dapat pada pembangkang. Ini yang perlu kita gamet. Ini yang perlu kita santuni. Jangan hanya dengan berslogan semata-mata. So enough is enough. We have to work hard. Jadi penyatuan. Jangan fikirkan soal nak bantah presiden. Lagi kamu balon presiden, lagi parah UMNO. Musim pemilihan dah dekat. Masa kasih UMNO kena kencing dengan PAS. Saya tak mau bercakap lah soal itu. Kita sekarang ni jaga diri kita. Hashtag UMNO, kita jaga kita. Mereka datang, bonus. Mereka tak datang, kita dah bersiap sedia. Saya kena ingat, ini kawasan Pantai Barat. Kalau di Pantai Timur, yes. Ini kawasan Pantai Barat. Kalau kawasan Pantai Barat, pengaruh PAS tak begitu tinggi lagi. Belum. Jadi kita kena santuni. Jangan mengharap. Kalau mereka datang, ada bonus. Tapi saudara jangan lupa, Parti Keadilan sekarang ni sedang menyerang di Kedah. Dapatan saya, kepelbagaian aktiviti sedang dijalankan di Kedah. Jadi anak muda kita buat apa? Saya ramai kawan-kawan saya di Kedah. Jadi ketua bahagiannya, Datuk Syed Ali ke. What are you doing there? Daripada Pedunya sampailah ke Kuala Nerangnya, Kuala Kedah. Sampai ke Anak Bukit, kawasan Kedah. Apa yang dilakukan? Di Kota Star. Bawa sampai ke Sungai Petani. Ini tidak. Kita masih lagi bertelagah. Dan masih itu bersatu ni pula buat perangai yang bukan-bukan. Kecil hati kita, jaga kita bawa. Jadi kita menyantuni yang bukan-bukan. Now, forget about them. Muhammad Fazil Abdul Rahman, Johor dah lupa UMNO. Sebab itu saya katakan, jangan kita bertelagah. Santut solidariti dalam UMNO itu penting. Jangan kita fikirkan untuk jawatan kita. Warga UMNO, kalau dengarlah orang kata, kita kalau ini, kita tak mau. Sepatutnya sekarang ni, bila ada banner-banner, oh, presiden berhenti, turun berhenti, kita tanggalkan. Ini semua adalah racun-racun. Kita tak tahu yang buat tu. Walaupun saya tahu, ada juga dalang-dalang ni dalam UMNO yang menjana mimpi, yang menganyam mimpi nak jadi calon presiden. Kononnya kalau dia jadi presiden, dia boleh jadi Perdana Menteri. Brother, minta ampun. Kalau kita berceramuk di atas dah ni, buksahkan nak jadi Perdana Menteri. Nak menang pilihan raya pun belum tahu lagi. Wuyuk, brother. Tapi bila saya cakap benda begini, orang kata bahawa saya memuji PKR. Ini masalah sebenarnya. Saya di kawasan Pantai Barat ini, saya tidak cakap soal PAS. Kerana PAS terbukti dalam pilihan raya untuk kawasan Pantai Barat ini, bukanlah, kita bukan nak memperkecilkan mereka, tidak. Tetapi dia tidak mampu untuk menghalang kebangkitan ombak yang dibawa oleh PKR. Saudara jangan lupa ini. Tapi kenapa? Jadi apa saudara mesra saya, BN join PH confirm menang. Sekarang ni belum ada sejarah lah. Belum ada sejarah UMNO ni bersama dengan DAP. Yang ada dalam sejarah bersama dengan DAP, Parti Keadilan. Yang ada sejarah bersama dengan DAP, Parti Amanah. Yang ada dalam sejarah dengan DAP, is Parti Peribumi. Tapi yang saya heran, kenapa sekarang ni naratifnya mengatakan Presiden UMNO nak bawa UMNO bersama dengan DAP. Yang ada dalam sejarahnya, PAS bersama dengan DAP. UMNO tak pernah sejak daripada wujud dari dulu sampai dari dulu kini jadi yang selamanya. Tapi hari ini, turunkan presiden. Sebab presiden dah menandatangani nak bersama dengan Anwar Ibrahim, nak bersama dengan DAP. Saya kata naratif mana you bawa ni? Naratif mana? Dan saya nak bagi tahu sekarang ni, saya berdoa supaya kalaulah tuanku mengizinkan bahawa persidangan parlimen dijalankan, tapi katanya belum tahu lagi. Kalau ini berlaku, calon terbaik, suka tak suka. Saya nampak. Terus terang saya katakan, kita kena bawa balik yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah. Janganlah kata dia tua dan sebagainya. Sebab dia dapat, sebab negara tengah rosak sekarang ni. Supaya dia dapat memperbetulkan keadaan. Ini keadaan yang saya nampak. Tapi, bila saya kata begitu, bukan kata tuduhlah bahawa saya kempen Tengku Razali. Saya memang baik dengan beliau. Tapi saya rasa negara dalam keadaan huru-hara sekarang ni. Pelabur, lari, suasana ekonomi teruk. Jadi, kita kena berlapang dada.
Jangan fikir untuk lantik orang ni jadi calon Perdana Menteri. Orang ni jadi Presiden UMNO, jadi Perdana Menteri. Berhentilah. The solidarity kita ni dikukuhkan. Saudara Mak Khalis, UMNO bakal PM. Betul. Saudara kata tadi, saya setuju. Saudara Mito Biti, Tengku Razali itu lah tu. Saya setuju, bukan saya tak setuju. Tapi saki baki pemikiran dia ada itu untuk dia menyantuni seketika. Sebab negara tengah teruk. Mak Khalis Fadil apa Anwar Ibrahim bakal PM9. Apa saya boleh buat? Kalau itu kehendak warga UMNO. Kalau itu kehendak warga UMNO, teruskanlah bertelaga. Balonlah Presiden. Wujudkan kabilah itu, kabilah ini. Inilah akan berlaku. Jangan lupa, saya kata berkali-kali bahawa kita kalah pilihan raya 2014 kerana fitnah dan serangan. Dan waktu itu jangan lupa, berkali-kali saya katakan, saya bukan pengikut Anwar Ibrahim, tapi saya tahu kehebatan dia. Saya tahu waktu kita berlawan dengan Pakatan Harapan 2014 pilihan raya yang amat memilukan hati kita, waktu itu Anwar Ibrahim di dalam. Dia ada dalam penjara. Hari ini dia dah masuk ke langgar. Saudara Umar Raziq, Kuli Bapa Pembangunan Ekonomi Malaysia. Itu yang saya katakan. Kalau kita boleh memulihkan keadaan itu, adalah harapan untuk UMNO. Tapi jangan kita menjadikan dia itu sebagai tempat pula untuk dia lutu dengan segala caci nista. Saya bagi tahu terus terang saudara. Kalau kita masih lagi tidak mampu untuk menyantuni solidariti, bersedialah untuk menerima kembali Pakatan Harapan memimpin di ajang kuasa si Perdana. Anwar Ibrahim dia masih lagi dengan DAP. Dan kalau dia berkuasa begitu, di mana hayat UMNO akan datang. Warga UMNO kena sedar. Cara terbaik yang saya nampak menyantun kembali penyatuan. Forgetlah untuk berebut kuasa ni. Kita lupakan seketika, kita santun UMNO ni. Memang kita tak mampu untuk melubuhkan kerajaan kalau kita bertanding sekadar 96 kursi. Tapi kalau kita ada 96 kursi atau 90 kursi dalam UMNO Barisan Nasional ini, kita adalah merupakan parti yang terkuat. Kita baru boleh kita berbincang dengan orang untuk mewujudkan satu pemuafakatan. We are dominant. Tapi kalau tidak nanti, kita masih lagi bertelagah, latihlah calon macam mana pun, anak muda mana pun dia ambil, saya minta maaf. Saya kata untuk Sunajib, dan Sunajib masih lagi kes mahkamah, saudara. Saya tak menafikan, tapi keadaannya, dalam keadaan sekarang ni nak buat macam mana? Jadi saya rasa malam esoklah kita bincang macam mana kita nak memperbaiki UMNO. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Santunilah muafakat kita, dan para suami enjoylah menjadi hari bahagia untuk para suami. Sekian, terima kasih. Selamat malam.